Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wa ila azwajihi wa dhurriyyatihi, wa ila ashabihi, wa ila tabi'in, wa ila tabi'ut tabi'in, wa ila al-ulama wal nuqaba wal nujaba, wa ila awliya'is salihin, wa ila abaina wa ummahatina, wa ila al-muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, wa khususan ila syekhuna Abi Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, wa khususan ila syekhuna Syekh Ahmad Fahmi ibn Zamzam rahimahullahu ta'ala, wa ala niyatina ya Allah wa hajatina ya Allah. Bismillahil Fatiha. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu, ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا وحبيبنا وطبيبنا وإمامنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نور الأنوار وسير الأسرار وترياك الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله أطهار وأصحابه الأويار عدد نعم الله وإفضاله. فقال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفهمنا في الدين وعلمنا تأويل. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Sahabatul Fadilah, para alim ulama, para asatizah, saya muliakan barisan imam Bilal, jawatan kuasa madrasah, seterusnya muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kabar sihat? Ni yang bertahan ada, ya ni. Yang ada kalanya Tok U diuji dengan anak murid kan. Ni ada kalanya juga anak murid diuji dengan Tok U. Tak adalah. Alhamdulillah. Pertama sekali terima kasih sebab komited dengan ilmu. Ini menjadi alasan kita depan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, ya Allah, semak adalah niat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kefahaman ilmu tersebut adalah hadiah daripada Allah. Orang yang berilmu belum tentu dia mampu mengamalkan ilmu tersebut. Sebab tu Nabi sebut dalam hadis, man yuridillahu bihil khair yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendak kepadanya kebaikan, yuridillah fi'il mudhari', sentiasa nak Allah nak beri kepada dia kebaikan, ataupun Allah nak tempatkan dia pada tempat yang baik, keadaan yang baik. Apa dia? Yufaqihu fid din, bukan yu'allimu fid din. Yufaqihu, mana faqih? Faham. Faham. Bukan fiqh kan? Lu baca fiqh. Faqih di sini para ulama sebut sebahagiannya ada menafsirkan ilmu fiqh syariat. Yang sebenar-benarnya para ulama menyebutkan adalah memahami ilmu
agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Memahami ilmu itu anugerah daripada Allah. Kalau kita tanya, kat sini dulu kita buat ziarah kan, kita tanya, bukan tanya lah, kebanyakan yang kita jumpa, adakah mereka tidak tahu solat sembahyang macam mana, solat subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak, semua tahu. Mereka tak tahu ke tentang kelebihan memakmurkan rumah Allah? Tahu, tapi tak mampu amal. Sebab apa? Sebab kefahaman ini milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, maka ini yang kena semak dalam diri kita, memahami ilmu agama Allah. Dan ilmu ini juga ada kalanya diuji, sekadar menjadi funun, kemahiran, ataupun anfun, kemahiran. Fun, fa, nun, funun, fun, kemahiran. Boleh berhujah dengan orang lain. Ini fitnah akhir begitu. Dijadikan ilmu sebagai kemahiran untuk menghujat orang lain. Bukan berhujah saja, menghujat orang lain, yakni menjatuhkan pihak yang lain dan merasakan diri ini benar daripada orang lain. Ini ujian bagi mereka yang berilmu. Dan para ulama menyebutkan, membezakan di antara kebaikan ataupun tidak hadis Nabi, yakni bukan saja ilmu, yakni mereka memahami ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, syukurlah dapat hadir. Saya di-train oleh guru saya, bahasa kita di-train lah, ataupun dididik. Bagaimanapun situasi, pertama jangan terkesan dengan suasana yang ada. Suasana lumayan kan, environment kita, ramai tak ramai tetap hadir. Sama ada kamu menuntut ataupun kamu memberi ilmu, istiqamah kamu hadir. Dan saya mohon maaf lah, terima kasih. Yang kedua, mohon maaf sebab lama tak ada kelas. Urusan-urusan yang tak dapat saya elak, saya mohon maaf. Yang Abang Syafiq ni Masya Allah, semoga Allah beri dia kekuatan yang berterusan untuk sentiasa update dengan saya lah. Ini memang ujian Abang Fazli pun tahulah. Baik, kita sambung syarahan Bidayatul Hidayah. Setakat ini surau ni yang paling jauh lah, sebab hampir 3 tahun. Paling jauh Surau Syakirin, sebelah flat tu, turun dekat tu, baru muka surat 2. Itu pun tak tahulah. Alhamdulillah. Ini beza mengaji dengan membaca. Belajar dengan baca beza. Kalau nak cepat habis, baca sendiri kat rumah. 1 hari boleh habis, 2 jam boleh habis dah. Kejap je, tapi tak dapat hasil dia. Beza mengaji, kita akan himpunkan seberapa banyak mungkin apa yang ada daripada diri seorang penuntut dahulunya, kemudian dia menyampaikan adalah hasil daripada apa yang dia mutalaah daripada gurunya. Begitu juga dengan kitab-kitab. Rugilah mereka yang tak datang mengaji ni, rugi. Memang Zuhair baca 1 kitab, bila guru yang baca, kita tak tahu himpunan kitab dia berapa banyak dalam kepala dia untuk disampaikan. Itu bukan saya lah, guru saya. Kita ambil pada dia, kita tak tahu berapa himpunan kitab yang dia ambil. Dia pula ambil dengan guru dia, tak tahu himpunan kitab berapa banyak. Sampailah Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Jagalah akhir zaman ni, semua orang tahu dah, macam-macam keadaan. Jagalah, jaga. Sementara ada peluang kita mengaji sungguh-sungguh dan doa dengan Allah supaya kita ni dapat sampaikan paling kurang kepada ahli keluarga kita, supaya fitnah-fitnah tidak termasuk. Orang mengaku 15 juzuk, macam-macam keadaan. Ya Allah, takutnya kita. Allah. Baik, kitab Bidayatul Hidayah, muka surat 34. 34. Adab masuk ke dalam masjid. Kita dah syarah pada awal, masjid adalah rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, mereka yang masuk dalam masjid kena syukur dengan Allah, sebab dipilih oleh Allah. Bukan mudah, bukan mudah. Ada orang sebumbung dengan rumah Allah, semumbung lah kan, tak mampu datang rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita melihat tadi dengan menghina, tidak. Ini untuk kita mensyukuri nikmat yang diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ada orang rumah dia depan masjid, speaker depan. Speaker tu depan masjid, depan rumah dia. Kalau tidak diberi kekuatan oleh Allah, taufik dan juga hidayah daripada Allah, tak mampu dia hadir. Sebab pilihan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Moga-moga Allah istiqamahkan kita. Dan berita gembira bagi mereka yang istiqamah di rumah Allah ini. Apa berita gembira ni? Antaranya adalah mereka yang lazim dengan apa yang mereka buat. Hadir rumah Allah, majlis ilmu. Begitulah para ulama menyebut akan mendatangkan manfaat apabila datang kematian kepadanya. Yakni bagaimana keadaan kita mati bergantung kepada kelaziman hidup kita bagaimana. Kalau saya motor, biasa dengan motor, insya-Allah dengan motor meninggal. Insya-Allah. Ni kita dah nampak dah semua ni. Kalau lazim dengan kereta, kereta lah. Kalau lazim dengan orang rumah lah kita meninggal dengan dia. Dia tak meninggal, mungkin kita meninggal lah antara riba dia dan sebagainya. Kalau biasa dengan rumah Allah, insya-Allah dalam rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Lazim dengan solat, dengan sujud kepada Allah, insya-Allah meninggal dalam keadaan sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah pilih kita, amin. Baik, sebelum ini kita bahas surat 34, perenggan yang kedua. Perenggan yang kedua. Qala musannif rahimahullahu ta'ala, bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala, nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain, amin. Amin. Ila an qala, apabila engkau melihat di dalam masjid orang menjual sesuatu, maka kata olehmu, mudah-mudahan Allah Ta'ala tidak memberi keuntungan kepada perniagaanmu. Ini kita dah bahas sebelum ni kan? Habis dah kan? Dan apabila engkau melihat seseorang yang mencari sesuatu harta yang hilang, maka kata olehmu, mudah-mudahan Allah Ta'ala tidak mengembalikan kepadamu harta yang hilang itu. Begitulah kita disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk yang kedua, mencari barang hilang di dalam rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kita baru nak bahas ini bab ni kan. Termasuk sikit je itu. Baik. Di dalam beberapa riwayat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, pertama, kedua-dua perkara ini adalah disabda oleh Nabi. Kalau kamu lihat jual beli itu berlaku, kita dah bahas di tempat yang mana tidak boleh dilakukan dan apa hukumnya. Apa hukum berjual beli di dalam masjid? Hukumnya makruh. Kemudian mencari barang hilang, hukumnya makruh. Kedua-duanya adalah makruh. Sebahagian para ulama meletakkan makruh ini adalah makruh tahrim, makruh yang menghampiri haram, berat, makruh yang berat. Ada sebahagian mengatakan tidak. Kenapa berat dengan tidak? Ini telah kita jawab sebelum ini. Sebab ini dalam rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, ini tentang fiqh. Baik, kitab ni semua dia bahas adab. Dan di dalamnya kalau kita ambil syarah daripada guru-guru kita, kita akan tahu apa pembahasan fiqh di dalam pembahasan kitab Bidayatul Hidayah ini. Pertama, apabila melihat satu orang mencari barang hilang, orang yang mencari barang hilang, maka sunnah bagi kita mendoakan kepada dia. Maksud mencari barang hilang ini apa? Pertama, para ulama mengajarkan yang disunatkan doa ini, iaitu semoga Allah tidak ketemukan barang kamu ini, mudah-mudahan Allah Ta'ala tidak mengembalikan kepadamu harta yang hilang itu, adalah bagi mereka yang mengiklankan barang dia hilang, diiklan. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat, siapa yang jumpa handphone saya, maka sunnah bagi kita, ini mutlak, jelas bagi kita bahawa dia memang mencari barang yang hilang. Maka sunnah bagi kita mendoakan supaya tidak jumpa barang tersebut. Dapat? Jelas? Itu pertama. Yang kedua, sebahagian para ulama menyebutkan, tadi jelas kena doa. Yang kedua ini adalah mereka yang mencari barang. Dia tidak a'lan, mencari barang sahaja. Maka kalau kita melihat kepadanya,
Pertama, kalau tidak jelas bagi kita bahawa dia cari barang, kadang belum tentu dia cari barang kan. Kadang tahap apa dia tengok kita tak tahu. Tapi kalau kita dapati pasti bahawa dia mencari barang, barulah sunnah kita berdoakan dengan doa ini. Jelas? Beza kan? Satu di'a'lan, satu tidak di'a'lankan. Okey. Apa yang boleh Ustaz? Kita dah sebut sebelum ni mungkin. Apa dia? Jawatan kuasa. Bila jumpa barang hilang tersebut, barulah boleh di'a'lankan. Kalau jumpa. Kalau tak jumpa, tak boleh di'a'lan. Dapat? Jelas? Sebab tu barang ni kena jaga. Hilang barang, hilang iman. Dan istilah tu Guru sebut. Lagi kalau orang i'tikaf 10 hari ataupun hari yang i'tikaf tidur di masjid surau, jaga barang tu elok-elok. Sebab tu baju pakoda sekarang dia letak kat dada dia. Ada zip. Hilang barang, hilang iman kita. Jangan cakap tak kena lagi. Bila dah kena tu dia rasa hilang semualah. Kalau benda-benda yang penting. Sebab itu sebaik-baiknya kita menjaga barang kita. Itu ketertiban yang patut kita yang jaga, bukan orang lain. Jelas? Baik. Sebagian para ulama menyebutkan apabila barang hilang ditemui barang hilang, kemudian kita mengiklankan. Bagaimana adab mengiklankan barang hilang tersebut? Ni kena tahu. Jawatan kuasa kena ambil cakna perkara ni. Saya pun kena ambil tahulah. Masih kena tahulah hukum ni. Apa dia? Pertama, ni saya baca dalam pandangan yang dikeluarkan oleh salah seorang pegawai, yang Dr. Syed Syarizan, antara pakar rujuk ataupun pegawai di Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan. Ni tidak ada, tak langgar lah dengan akta di wilayah. Senang, selamat kan? Tak ada kita bawa jalan lain. Baik. Ada hadis Nabi SAW, riwayat Imam Bukhari wa Muslim, hadis sahih. Mafhumnya, sabda Nabi SAW, kenalilah ikatannya dan bungkusannya, kemudian umumkan pada orang ramai selama setahun. Ini saya baca dulu hadis ni, kemudian kita terangkan. Jika kamu tidak mengetahui pemiliknya, maka kamu boleh memilikinya dan ia menjadi simpanan kamu. Jika suatu hari pemiliknya datang, hendaklah kamu serahkan ia padanya. Okey, ini hadis Nabi. Saya ulang balik. Pada kita akan syarah. Kenalilah ikatannya dan bungkusannya, yakni barang tersebut. Kemudian umumkan pada orang ramai selama setahun. Maksud dia haul, waktu itu adalah setahun. Jika kamu tidak mengetahui pemiliknya, maka kamu boleh memilikinya dan ia menjadi simpanan kamu. Jika suatu hari, tak kisah bila-bila, pemiliknya datang, hendaklah kamu serahkan ia padanya. Maksud dia, bagi balik pada orang tersebut. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Baik, syarah dulu. Jika seorang itu menemui barang yang berharga seperti emas, perak, pakaian, jam dan sebagainya, barang yang berharga, semua maklumlah perkara yang berharga, kunci kereta dan sebagainya, maka dia boleh mengambilnya jika berniat untuk mencari si pemilik barang itu. Pertama, dia niat nak cari pemilik, bukan dia yang nak memiliki barang tersebut. Kalau dia nak milik barang itu, tak layak dia ambil barang tersebut, boleh jatuh haram. Penting tak niat? Penting. Sebab tu niatul mukmin khairun min amali. Niat orang mukmin tersebut lebih baik pada amalnya. Maka niat menentukan bagaimana kaedah yang kita akan pakai, bagaimana hukum seterusnya. Kalau niat cari barang untuk pemilik, maka dapat sunnah ini, dapat pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi niat ambil barang tadi untuk kita miliki barang tersebut, hukumnya haram, berdosa. Baik. Seterusnya dia perlu mengenali tanda-tanda barangan itu. Tanda barang, warna apa dan sebagainya, ada nama dan sebagainya. Kenalilah barang-barang tersebut. Ini syarah kepada matan hadis tadi. Kenalilah ikatan dan bungkusannya. Dia tahu barang tersebut.
supaya dapat membezakan antara barang-barang yang lain kalau banyak barang tersebut, ataupun membezakan kalau sifatnya sama. Contoh botol air, hilang botol air, contohlah. Susah botol air, botol air lah senang. Katakan botol air ni diperbuat daripada emas, katakan, maka memang ramai kat suasana lumayan ni madrasah memang pakai botol emas, contoh. Maka sebagai mereka yang menjumpai barang ini, maka kita kena kenali tanda-tanda yang membezakan dengan barang yang lain. Itu kita kena perhatikanlah betul-betul. Oh, ni tanda ni lain sikit. Sebab apa? Ada sobek sikit. Contoh. Kita yang kena kenal. Jelas? Dapat? Agar nanti mudah mengesan pemilik barang itu melalui tanda-tanda barang tersebut. Ini maksud Nabi ajar pada kita. Kenal tanda untuk mudahkan orang tuan dia untuk mendapatkan semula barang tersebut. Biasa tuan akan mengenali barang dia. Dia akan tahulah sebab hari-hari dia pegang kalau barang tadi berharga. Baik. Permasalahan ini dibincangkan di dalam kitab-kitab fiqh, di dalam bab luqata. Menurut ahli fiqh, penemu barang itu mestilah mengumumkan barang yang ditemui itu selama setahun. Ini haulnya, melalui wacana yang ada pada ketika itu. Wacana yang tercatat di dalam kitab-kitab fiqh klasik, yakni kitab-kitab lama kita, seperti memaklumkan di pintu masuk masjid dan pasar mengikut adat atau uruf setempat ketika itu. Hadis ini mensyarahkan secara umum kalau barang tadi dijumpai, bukan saja di masjid, bahkan di tempat lain, maka kita gunakan mana-mana platform yang ada. Kalau zaman dulu biasanya pintu masjid, pasar dan sebagainya. Kalau kita sekarang macam mana? Telegram ada, WhatsApp ada, Facebook ada dan sebagainya. Itu hukum kita. Pertama, kaedah yang diajar oleh para ulama adalah mengiklankan, yakni memberitahu di platform-platform ataupun tempat-tempat yang mudah untuk orang lihat. Ini mengikut keadaan semasa itu. Kemudian, dan tempoh waktu itu berapa lama? Setahun. Lama tu. Kalau tak sampai setahun, maka tidak cukup haul bagi barang tersebut untuk dimiliki oleh kita. Lepas waktu setahun, kita boleh ambil barang tersebut. Kalau kita yang jumpa. Kalau masjid yang jumpa, milik siapa? Pengurusi ke? Imam masjid? Tak, masjid punya. Letaklah kat masjid. Itu boleh dibincangkan oleh jawatan kuasa. Apa yang nak buat dengan barang tersebut? Ini cerita dia panjang lagi lah. Baik. Setelah berlalu dalam tempoh setahun, maka barang itu boleh dimiliki si penemu barang itu dan dia berhak untuk menggunakannya. Malah boleh menjual barang itu. Sehingga hukum begitu. Biasanya kalau dah cukup setahun. Kalau pengalaman kami dulu di pondok ataupun di buat rujukan orang masjid dan sebagainya, buat rujukan pada tuan-tuan guru, biasanya mereka akan ambil lebih waktu, setahun, 2 tahun. Tak mudah. Sebab ada syarat dia, tak mudah-mudah kita nak jual. Kalau tuan dia tuntut balik, kena kembalikan. Jelas? Tengok pada situasi barang, maka kita boleh menjualkan dia. Hukum dia dah halal bagi kita. Dah harus bagi kita untuk kita menjual barang tersebut. Kemudian, namun hak milik barang yang dijumpai itu bukan menjadi hak mutlak si penemu. Hak mutlak dengan makna apa? Jadi barang persendirian dia lah. Macam dia punya betul. Tak jadi hak mutlak. Jika pemilik barang itu datang menuntut barangnya, maka penemu wajib memulangkan kepada tuannya. Kalau dah jual macam mana ustaz? Ganti dengan nilai yang kita jual. Kalau tuan dia tak nak, macam mana? Lantak dia. Dah hilang apa? Macam mana dah jual? Dah lebih haulnya. Tapi kalau kita jual sebelum haulnya, haram hukumnya. Itu perlu diperdebatkan. Boleh bukan diperdebatkan, boleh dituntut hak daripada pemilik barang tersebut. Jika barang itu sudah tiada lagi,
sama ada setelah tempoh setahun atau tidak, maka si penemu wajib menggantikan barang itu semula. Ini disebutkanlah sama ada dengan bayaran atau ganti. Mutlak kalau di dalam hukum adalah selepas setahun. Kau boleh jangan kurang daripada setahun. Itu disebut dalam hadis Nabi SAW. Ini disyarahkan oleh siapa? Oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Kaedah ini didatangkan oleh pandangan Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, salah seorang mujtahid di dalam mazhab Syafi'i. Jika barang tersebut ataupun barang yang hilang tersebut sedikit, yang mana ia biasanya lenyap dari hati tuannya, iaitu jika hilang ia tidak diambil berat atau dicari oleh tuannya, seperti dinyatakan di dalam kitab-kitab fiqh, seperti sebiji tamar ataupun sebiji buah dan seumpamanya, maka si penemu tidak wajib mengiklankan, malah si penemu boleh memilikinya. Permasalahan ini boleh dibandingkan seperti wang shilling 1 sen atau 10 sen, namun lebih baik disedekahkan di tabung masjid atau kebajikan menurut sebahagian guru-guru kami. Ini disebut oleh para ulama kita. Kalau barang tadi tidak berapa nilai, tidak seberapa nilai, untung dia, tak tahu siapa punya. Orang takwa dia jaga barang. Dia tak suka-suka pakai pedal dia kan. Dia tengok, ni wakaf ni. Dia masuk rumah Allah semua wakaf kan. Dia tak tahu kadang orang barang tinggal. Para ulama menyebutkan kalau kita lihat tidak dituntut, walaupun tidak cukup haul setahun, maka kita boleh gunakan. Sebagai contoh, kalau duit tadi nilainya tidak besar, kita boleh ambil nilai tersebut. Tapi sebaik-baiknya disebut oleh Dr. Said adalah kita sedekahkan di tabung-tabung masjid. Itu lebih baik. Jangan sampai ambil. Sebaik-baiknya para masyarakat mengajarkan tidak ambil duit-duit yang kita jumpa. Jelas kan? Itu sebaik-baiknya. Biasanya 10 sen tak ambil kan, 10,000. 100 tu mungkin lah. Tengok kan. Tengok dulu orang kan. Jaga-jaga tuan-tuan Baik. Jika barang yang hilang itu termasuk dalam kategori yang mudah dan cepat rosak, seperti makanan, antara contoh yang disebut di sini nasi lemak, cepat rosak, ataupun barang-barang yang lain lah. Apa lagi? Pulut, kuning, macam-macam lah. Roti dan seumpamanya, maka diharuskan melakukan dengan salah satu dari dua cara. Pertama, barang itu dijual dengan izin hakim. Bawa nasi lemak jumpa hakim. Ya ke ustaz? Kita baca ambil dulu. Konsep ini tiada lagi pada zaman kini. Hakim di sini dengan makna qadi. Jadi orang yang berkuasa pada ketika itu, yang mengeluarkan fatwa hukum, disebut hakim ataupun qadi pada zaman tersebut. Zaman sekarang tak ada lah. Perlu pengesahan daripada orang yang berautoriti. Kalau barang-barang ini, ini cara yang pertama. Cara yang kedua, makan makanan itu kerana risaukan pembaziran. Kalau mengikut pandangan para ulama, yang kedua ini lazim dilakukan. Kalau barang tadi rosak, boleh berlaku kepada pembaziran, maka sunnah bagi kita untuk makan. Bahkan sunnah daripada membazir, maka kita makan. Dapat? Jelas? Kalau makanan ada yang selemak tinggal pula, makanlah. Rujuk qadi nak pergi jabatan agama pula, payah pula kan. Itu zaman dulu. Zaman sekarang kita ambil hukum yang mudah, terus makan. Kemudian, kalau ada orang datang kembali, malam dia datang pula, dia kata, "Acik, ada nampak tak nasi lemak pagi tadi?" 2 bungkus. Satu nasi lemak ayam lada, yang kedua nasi lemak paru. Ingat pula dia kan. Lepas tu yang saya ingat kat situ, ada timun sikit dengan sayur apa? Selalu orang letak sayur kangkung kan. Orang lama letak sayur kangkung. Detail pula. Sebab setiap tu RM1, RM2 kat tu harga dia tu, walaupun sayur tu. Allah. Sekarang nasi lemak RM15. Kari tu RM1. Ya Allah. Kari saja lagi.
Jangan cerita nak buat kari sekali, upah potong ayam RM1.50. Semoga Allah mudahkan kita Ustaz tahu mana? Saya pergi beli, saya tahulah. Semoga Allah mudahkan kita, insya-Allah. Kalau orang tadi, si pemilik tersebut datang bertemu dengan kita, saya baca ini, dan menuntut barang tersebut, maka wajib bagi kita bergantikan. Wajib bagi kita bergantikan balik. Yang cakap kau pergi tinggal buat apa? Kalau aku biar membazir pula, sunat bagi aku untuk menghabiskan. Hukum tu tak habis. Kalau dia datang tuntut, wajib kita bagi. Jelas? Setakat tu hukum tu. Setakat tu hukum tu. Selain daripada tu ada pembangkit tak soalan lain kaitan dengan ni? Biasanya lingkungan ni lah. Okey. Ada hadis Nabi SAW, hadis sahih di dalam Sahih Al-Bukhari. Kita pernah dengar riwayat tentang 3 orang pemuda yang masuk di dalam gua, kemudian batu jatuh menutupi gua tersebut. Pernah dengar riwayat ni? Tutup pintu gua, yang mana ketiga-tiga pemuda ini tidak mampu keluar daripada gua tersebut. Disebut dalam riwayat ini. Ini hadis tentang tawassul. Ialah sebut tawassul dengan amalan yang dilakukan. Maksudnya berdoakan, wahai Allah, demi amalan yang aku lakukan ini, maka kabulkan hajat. Bertawassul dengan amalan. Tak berarti buat tawassul, kita boleh syarah buat tawassul. Ini dah bahas oleh ulama kita dulu dah. Di dalam hadis ini ada kaitan dengan barang ini. Kita nak cerita bagi mereka yang sanggup memulangkan. Salah seorang daripada 3 orang ini, pertama, umum kita cerita, satu orang yang mana dia menyimpan makanan, ataupun kalau dari riwayat susu, yang nak dia hadiahkan susu tersebut untuk ibu dia. Dia menyimpan susu tersebut, tidak diberikan kepada anak dan isterinya, semata-mata untuk diberi kepada ibu dia susu tersebut. Maka dengan amalan tersebut Allah Ta'ala menggerakkan batu yang tutup tadi dengan amalan, dengan amalan. Jangan ingat amalan tak beri kesan, sebab kita tak yakin dengan amalan kita. Itu ringkas, saya tak nak syarah lebih. Kemudian yang kedua adalah dia menolak ataupun berjaya menekan nafsunya. Ketika itu ada sepupu dia yang berhajat pada dia, yakni untuk meminjamkan wang, tak mampu untuk bayar balik wang tersebut. Maka dia berkuasa penuh untuk melakukan sesuatu pada perempuan tersebut. Maka ketika hendak melakukan perbuatan yang terkutuk itu, yakni berzina dengan sepupunya tadi, maka dalam riwayat sepupu tersebut menyebutkan, sepupu dia perempuan, yakni lelaki, antara dia, ittaqullah, takutlah kamu kepada Allah. Dan riwayat disyarah oleh para ulama, kamu tidak boleh memecahkan cap mohor sebelum waktunya. Ini bahasa dalam hadis Nabi SAW. Maka kerana disebutkan begitu, dia takut. Maka dia tinggalkan perempuan tersebut. Kemudian dia biarkan kamu pergi balik, tanpa kamu bayar balik pun dilepaskan. Maka kerana amalan ini ikhlas kerana Allah Ta'ala, bergerak batu tadi kali kedua, tapi tak mampu nak keluar lagi. Maka tawassul amalan yang ketiga, seorang lelaki, ini kita cerita detail, yang mana dia mempunyai pekerja. Ingat lagi hadis ni? Pernah dengar ke? Yang mana pekerja ini bekerja dengannya, kemudian sampai satu tempoh waktu dia pergi daripada majikannya, ini daripada orang ini, tidak menuntut gajinya ataupun haknya, yakni gaji, upah daripada apa yang dia kerjakan, gaji dia lah. Maka apa yang dibuat oleh pemuda ini ataupun bos majikan ini, duit ini tadi dilaburkan, digunakanlah untuk ternakan dan sebagainya. Satu hari pekerja dia datang balik. Wahai tuan, saya nak tuntut balik gaji saya yang dulu saya bekerja. Maka dengan jujur, ini paling susah nak majikan nanti sekarang. Dengan jujur majikan tadi menjawab, gaji yang
gaji yang aku peruntukkan pada kamu sebelum ini telah aku laburkan. Dan ini adalah hasilnya, ditunjukkan dalam riwayat. Hasil dia apa? Tanam-tanaman, lembu-lembu yang ada, hasil-hasilnya ada. Maka dipulangkan semua barang tersebut, dipulangkan semua menjadi harta pekerja tadi, kerana hasil daripada duit yang dilaburkan. Maka dalam riwayat disebutkan, perawi meriwayatkan, pekerja dia tidak tinggal satu pun. Walaupun telah dilaburkan, tak tinggal satu pun untuk bos dia, kerana amalan ini ikhlas kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah gerakkan batu tersebut kali ketiga, maka boleh keluar ketiga-tiga pemuda tersebut. Maka walaupun kita mengambil barang ini, kalau dah lebih haul, ulama menyebutkan kita boleh makan, pulang balik. Sebab ini hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadikan amalan ini alasan kita dengan Allah, untuk Allah bantu kita. Suatu amalan, mohon dengan Allah. Buat amalan, ya Allah, tadi aku buat amalan ini, ngadu dengan Allah, bukan ngadu dengan makhluk jadi riak. Ngadu Allah tak jadi riak. Allah, tadi aku bangun malam, anak aku nangis, ya Allah, tengah malam. Ataupun cucu aku nangis, ya Allah, aku risau. Lalu atuk nenek lagi risau. Dah ketuk pintu lah kan. Tu kenapa tu? Aku bangun malam tadi, ya Allah, dengan berkat susah payah aku bangun ini, kau makbulkan doa. Sebut dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi aku lihat satu orang tadi dia susah, maka aku hadiahkan sekian-sekian banyak jumlah kepada dia. Sebut dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita dilanda kesusahan, belajar minta dengan Allah, belajar minta dengan Allah. Lemah kita ni bila datang masalah, kita nampak orang dulu, orang ni boleh kan, orang tu sama je dengan kita, sama je, dia pun ada masalah. Kadang-kadang masalah dia lebih daripada kita lagi. Dia lemah, menyebab hati kita. Adakah memohon bantuan daripada orang haram? Tidak. Mendahulukan siapa dulu, itu persoalan dia. Mendahulukan siapa dulu. Jelas? Dapat? Selepas solat 2 rakaat, doa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, habis pembahasan itu. Habis mana? 9. Kita baca sikit lagi boleh? Jelas ke bab hukum tu? Apabila engkau masuk ke dalam masjid, maka jangan engkau duduk. Jangan duduk dalam masjid ni. Ni bagi orang yang literal lah, tak baca habis. Habislah kena diri je dalam masjid kan. Ni orang sekarang, dia baca separuh, dia biar separuh. Alladzina hum ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fadzalika alladhi yad'u al-yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin. Baca ayat tu je. Celaka orang sembahyang. Macam ni lah. Baca separuh habis. Orang yang duduk dalam masjid semua haram. Imam Ghazali sebut, sehingga engkau sembahyang dahulu. Ni adab ni. Imam Ghazali ajar pada kita, apabila engkau masuk ke dalam masjid, maka jangan engkau duduk sehingga engkau sembahyang dahulu 2 rakaat tahiyyatul masjid. Tahiyyah, apa makna tahiyyah? At-tahiyyatul mubarakat. Apa makna tahiyyah? Penghormatan. Penghormatan. Maka tanda hormat kita di dalam rumah Allah ini adalah diawali dengan 2 rakaat tahiyyatul masjid. Jelas? Benda yang sama kena buat kat rumah. Sebaik-baiknya balik daripada rumah, sebaik-baiknya kalaulah kita datang daripada tempat yang baik seperti masjid, rumah Allah. Sebab daripada sumber rumah Allah saja rahmat itu turun. Kasih sayang Allah itu turun di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mereka yang memakmurkan rumah Allah ini adalah seumpama wire-wire yang ada, yang mendatangkan di rumah. Seperti satu tempat sumber elektrik, itulah rumah Allah, masjid. Maka wire-wire yang menyalurkan di rumah-rumah kita untuk saluran elektrik tadi adalah kita. Itulah wire-nya. Maka mereka yang pulang alik ke masjid, dia membawa rahmat. Alangkah ruginya kalau tidak mengamalkan adab ini. Apa adabnya? Balik daripada rumah Allah, sampai rumah sembahyang 2 rakaat sunat mutlak.
Kalau waktu haram bagaimana? Duduk dulu. Duduk dulu, zikir pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ambil 2-3 minit untuk mengambil berkat daripada rumah Allah tersebut di dalam rumah kita. Jelas? Ni kalau mampulah. Saya pun tak mampu nak buat lagi. Masuk je, anak angkat bokong. Bokong. Belajarlah buat. Kita akan nampak kesan dia. Kesan dia sendiri adalah ketenteraman dalam rumah tangga tersebut. Orang yang sakit di dalam rumah akan disembuh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berkat amalan kita. Tu kena pandang perkara tersebut. Beratkan dalam diri kita. Jangan jadikan rumah kita seperti kuburan. Banyakkan sembahyang sunat di rumah. Perkara ini penting supaya ada suasana ibadat di dalam rumah Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut. Suasana tersebut juga datang di dalam rumah kita. Ada suasana ibadat. Dan jikalau engkau tidak dalam keadaan suci dari hadas kecil, atau engkau tidak bermaksud mengerjakan sembahyang tahiyatul masjid itu oleh kerana ada majlis ilmu yang sedang berjalan misalnya, maka cukuplah engkau membaca al-baqiyatus salihat 3 kali, iaitu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wallahu a'lam. Cukup. Kita sambung yang itulah nanti insya-Allah. Wallahu ta'ala a'lam. Boleh? Ya. Soalan. Kalau barang hilang di dalam masjid masa haul dia selama setahun, jika kita jumpa barang tu di luar masjid, ada masa-masa juga ke Ustaz? Sama, setahun juga. Walaupun di luar masjid, Ya. kena war-warkan juga. Ya. Sama lah cara dia. Jelas? Yes. Mana-mana tempat setahun. Tu saya terlupa nak sebut tadi tu. Terima kasih bang. Bukan saja di masjid, bahkan di luar masjid juga. Setahun haulnya. Orang naik Grab selalu macam-macam jumpa. Fuk pandang kan. Ada je. Nampak itu nampak. Jaga-jaga hukum. Satu kita ambil barang orang, 10 hilang daripada kita. Pegang yang itu. Ni kalam siapa ustaz? Kalam ulama. Daripada hadis Nabi SAW. Berbalik. Satu kebaikan yang kamu berikan, yakni sedekah, maka 10 diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai ganti. Maka satu perkara yang kamu ambil, tamsilan daripada itu, ulama syarah, satu perkara yang kamu ambil tanpa persetujuan, yakni dengan jalan yang haram, maka 10 akan hilang pada kamu. Biasa yang barang kamu ambil tak kekal pun. Tak kekal pun. Ada kawan-kawan saya lah, yang mana dah berhijrah. Dalam bahasa orang muda ni, orang panggil tarik, ragu-ragu. Hijrah dia. Jangan terpelak dia. Jangan terpelak. Orang berdosa kena hayati keadaan diri dia. Kesalahan yang dia buat, itu dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dengan manusia dia wajib untuk mohon maaf kalau dia tahu orang tersebut. Itu cerita lain. Saya tanya dia, barang-barang yang dia ambil tu apa dia buat? Bag tadi ya, kalau bag mahal ke apa. Dia kata tak semua barang yang dia dapat jual. Dia kata tak semua barang dapat jual. Ada pun duit yang dia dapat pun dia guna-guna gitu, tak tahu mana habis. Dan barang yang dia ambil tadi pun dia tak pakai. Kalau barang tadi laki, barang laki, wallet ke apa ke, ada jumpa ke, ataupun tarik tadi dapat, atau pers wanita ke apa, dia tak dapat guna. Tak ada rasa hati nak guna. Itu benda haram. Benda haram biasanya dia tak kekal. Tak kekal dengan 2 makna. Pertama, tak kekal pada diri kita secara zahir barang tersebut. Yang kedua, tak kekal dalam hati nak guna. Kalau barang tersebut haram, samalah juga dengan sumber yang haram. Biasanya sumber yang haram, kita beli satu barang, tak kekal dengan kita. Tak kekal. Pertama. Yang kedua, tak ada hati. Barang tadi tak kekal, mungkin hilang, rosak dan sebagainya. Itu tak kekal. Ada orang juga main judi kan, sekarang macam-macam. Main tekan lah, apalah, macam-macam bahasa sekarang. Apa bahasa cuci? Duduk kat mamak cuci dulu. Cuci apa yang cuci ni? Oh, punya ada sebalik tu punya. Oh, ingat cuci apa?
Rugilah tak cuci semalam. Saya cakap, apa yang cuci ni? Oh, ada masalah Barang tadi, duit tadi digunakan untuk barang-barang keperluan. Memanglah tak bawa makan. Orang dah tahu hukum, kena hukum tu. Dia tahu hukum. Tak apa ustaz, saya tak makan duit tu. Dia tak guna duit makan, saya guna duit lain. Kita akan lihat hasil dia. Kalau untuk renovate rumah, tak kekal rumah tadi, tak kekal. Isi bocor, tak sampai setahun, tak sampai berapa bulan, mesti ada musibah. Kalau buat make up kereta, motor, sama juga, tak kekal barang tersebut. Kalau kekal barang zahir, tak kekal pada hati kita. Kita mungkin tak pakai bang, tak tahulah kenapa. Memang begitu, barang haram. Jelas? Itu petanda dia. Maka menjadi satu sempadan bagi kita. Barang yang haram, cepat-cepat kita sedekahkan. Jelas? Tak sunat kita beritahu kan, ini saya mencuri ni, tadi saya sedekah. Tak sunat beritahu. Tak sunat beritahu ni, tak beritahu pun tak apa. Bukan wajib dia beritahu, tak. Sedekah-sedekah. Tak beritahu orang. Jelas? Menang 100,000, menang ni kan, macam-macam menang lah sekarang ni. Ya Allah, ni bukan aku punya. Semalam dah dengar Bidayah Hidayah, tak boleh ambil. Serah tadi, para ulama menyebutkan serah kita tadi, tanda kita dicinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tanda ni. Syukurlah sekurang-kurangnya ada tanda iman tersebut. Wallahu a'lam. Ada soalan? Jelas? Ya. Satu soalan. Tapi lain tajuk sikit. Boleh. Mana yang mampu saya jawab, saya jawab. Saya nak tanya pasal tarikat, Ustaz. Tarikat, baik. So sekarang ni kecoh pasal debat tentang tarikat. And then hari tu masa saya balik kampung, khutbah dekat Negeri 9 pun dia ada maklumkan pegang kepada sunnah wal jemaah bersama tarikat sekian. So apa sebenarnya tarikat tu dan tarikat mana yang kita boleh ikut ke tak ikut? Ini boleh buat satu tajuk ceramah. Baik, secara umum, adakah tarikat ini sesat? Tarikat tu apa kan? Itu dulu. Itu dah tak boleh. Tu kena cari satu tajuk tu. Tariqah asal perkataan daripada tariqah. Apa maksud tariq? Jalan. Secara umum yang kita faham, tariqah pada zaman yang kita ada ini adalah zikir, betul? Jelas. Adapun tariqah yang ada, tariq, bila kita sebut tariq, yakni tariq jalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tariq. Menuntut ilmu disebut tariqah, juga disebut tariqah. Baca Al-Quran disebut tariqah, zikir disebut tariqah, sembahyang disebut tariqah. Semuanya jalan. Semua jalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey, kita kait dengan zaman sekarang. Secara umum yang kita faham sekarang, tariqah adalah berbentuk zikir. Sebab apa? Sebab memang di dalam hadis Nabi SAW yang mafhumnya antara jalan yang mudah untuk mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah dengan zikrullah, yakni mengingati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa mengingati Allah? Disyarah oleh para ulama. Sebab zikrullah ini boleh dilakukan 24 jam. Jelas? Baik di lidah ataupun di hati, kedua-dua disebut dengan zikrullah. Baik, bahawa ini memang perdebatan yang ada. Saya pun mengikuti debat tu dalam bizi-bizi kita kan, mengikuti debat tersebut. Kita tak nak sentuh isu itu. Dah terjawab kan sebenarnya. Pertama, bagi kita awam, orang awam termasuk saya, jangan mudah untuk menghukum orang lain tanpa mengetahui apa yang dilakukan orang tersebut secara sahih riwayat tersebut. Maksud sahih ini berkaitan dengan apa yang dia amalkan. Kalau tak tahu secara pasti, tak boleh menghukum dengan kafir. Ini zaman sekarang, tengok lain sikit, ni kafir je ni. Dia dah mengaji hadis sikit, ambil kafir semua. Setakat di Malaysia,
kita mengamalkan tarikat yang muktabarah. Apa maksud muktabarah? Iaitu tarikat yang telah diluluskan oleh Jabatan Agama Islam kita. Iaitu tarikat yang boleh dikatakan diamalkan bukan sahaja di Malaysia, bahkan seantero dunia. Iaitu seluruh dunia ada pergerakan tarikat ini. Adakah tarikat wajib? Tidak. Tarikat tidak wajib diambil. Dia hanya jalan sahaja, jalan kita menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Kena ambil ke Ustaz? Apa hukum mengambil? Sunat hukum mengambil tarikat. Sebab di dalam tarikat tadi ada di silsilah sanad. Silsilah sanad itu pertama. Yang kedua ada bimbingan mursyid, iaitu guru. Maka dalam kehidupan kita, nak tak nak, dua-dua ni kena ada. Baik dalam ilmu, kena ada silsilah sanad dan bimbingan guru mursyid. Begitu juga di dalam zikrullah. Bukan mudah untuk melafazkan lafaz tersebut tanpa ada silsilah sanad. Setakat ini setiap tarikat yang ada di Malaysia yang mu'tabarah. Apa maksud mu'tabarah? Yang masyhur. Yang pelik-pelik saya tak tahu lah. Macam-macam sekarang ni tarikat macam-macam. Yang mu'tabarah, di antaranya tarikat Ahmadiyah Idrisiyah Sayyidi. Kalau di Negeri Sembilan. Mana Ustaz tahu? Kampung saya tahu lah. Antara pengasasnya adalah Sayyid Ahmad Badawi rahimahullah ta'ala, tarikat Ahmadiyah Idrisiyah. Dan antara mursyidnya adalah mufti yang terdahulu, Tuanku Syekh Murtaza. Antara tuanku mursyid di dalam tarikat Ahmadiyah Idrisiyah. Ini secara umum saya sebut. Dan antara dia adalah tarikat Naqsyabandiyah. Naqsyabandiyah banyak. Masuk guru saya juga, dia mengambil Naqsyabandiyah Al-Ghazaliyah. Silsilah sanad sampai kepada Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Itu silsilah sanad, kita banyak bab tu. Silsilah sanad. Secara umum, tarikat ini sesat tak? Tidak sesat. Tidak sesat secara umumnya bila kita mengambil daripada jalan yang mu'tabarah. Dia akan menjadi sesat apabila kita tidak memahami jalan tersebut. Jelas? Jelas memang. Maka tarikat yang ada di tanah Melayu ini kebanyakannya ada silsilah sanadnya. Kalau kita nak tahu, kena jumpa sini dengan mursyidnya, dengan gurunya, pembimbingnya sendiri, untuk kita tahu tentang tarikat tersebut. Ala kulihan, kebanyakan di zaman sekarang kita banyak ambil khilaqan, ambil perkataan orang lain. Orang ni kata tarikat ni macam ni, kita tak nak. Orang ni kata ni macam ni, orang ni kata, kita tak nak orang kata. Sebab itu adalah perkara yang tidak sahih, yang tidak tepat untuk sabitkan sama ada perkara tadi adalah betul ataupun salah, sesat ataupun benar. Tapi kena, macam mana cara dia? Kena tahu dengan jalan kita pergi sendiri ke tempat tersebut dan menemui orang yang berautoriti untuk bertanya, untuk adabnya. Jelas? Wallahu a'lam. Terjawab kan semua? Ini secara umum lah. Nak cerita tu panjang tu. Cerita tu ni macam-macam lah. Ala kulihan, mereka yang beramal, itulah dipanggil tariqah. Itulah jalannya. Jalan kita dengan beramal. Antara jalan lainnya dengan zikrullah dan sebagainya. Amalan ulama-ulama terdahulu, mereka memang bertariqah. Memang bertariqah. Ada zikir-zikir tertentu yang diajarkan oleh para mursyid, guru-guru kita. Semuanya ada sandaran, bukan tak ada sandaran. Kita yang malas nak tanya. Dan ada kalanya kita yang malas nak kaji perkara tersebut. Dan bukan malas, susah untuk menerima kenyataan. Kerana dalam mindset kita ni, dia memang dah letak sesat. Sebab tu nak memahami satu perkara, faham yang ta'rif dulu, yang umum dulu apa dia. Barulah kita bahas yang furu', yakni cabang-cabangnya. Wallahu a'lam. Harap terjawab bang. Baik, itu saja daripada saya, insyaAllah. Yang baik semua daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang buruk pada nafsu amal, kelemahan saya, semoga apa yang kita dengar pada hari ini Allah Ta'ala beri kekuatan pada diri kita untuk kita amalkan, ambil i'tibar dan sampai, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin
سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. وبالله التوفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.